Aku nak cerita, ini quote daripada Yang Amat Mulia TMJ. Hari tu dia kata dia ni bukan direct quote lah. Ni something like dia cakap macam jangan terlalu sanjung pemain di luar negara. Bukan semuanya bagus. Okey. Mengikut ayat ni aku komen dulu lah, mungkin kau boleh bagi pandangan kau lah. Kalau ikut rekod apa yang TMJ cakap ni betul. Kita tak pernah ada rekod yang baik pun. Yang pemain yang bermain di luar negara tak ada satu yang pun yang betul-betul berjaya. Betul? Ada tak ada, kecuali mungkin Dion Kools, tapi Dion Kools bukan keluar daripada Malaysia, dia memang sudah berada. Kalau aku rasa daripada Malaysia keluar negara yang memang tak ada. Yang paling menjadi pun aku rasa mungkin in modern football Akmal Rizal je lah. Mungkin Safi Salih lah berjaya di Indonesia. Mungkin satu Safi Salih. Itu saja. Itu pun tak jauh, seberang je. Bagi aku memang tak ada rekod yang baik. Dan setakat ni paling lama kalau kita nak tengok rekod adalah Luqman lah, 3 tahun setengah, dan mungkin Hadi Fayad sebelum ni selama 2-3 tahun. Sebelum tu Titus James. Okey, Titus James paling lama lah berada di situ. Tapi lain semua sekejap. Nazmi Faiz, Wan Zek dan juga Nazirul Naim selama mungkin setahun. Siapa lagi? Sebulan. Pawi 2-3 bulan kot. Sebulan 2 bulan. Sekarang ni dia berada di Thailand. Siapa lagi yang bermain di luar? Dulu Juzali Samion pun lama. Okay lah. Tak adalah sampai 3 tahun kan. Tak ada lama. Okey. Lepas tu aku nak cakap kat sini, aku tak adalah nak sanjung pun pemain-pemain kat luar ni. Aku cuma dapat rasakan aku lebih kepada support. Orang pemain yang nak main kat luar ni sebenarnya. Aku lebih support, lebih encourage untuk pemain daripada luar. Sebab benda ni banyak kali dah aku dah explain. Mungkin aku tak berapa setuju dengan Yang Amat Mulia lah, minta maaf nanti ada penyokong. Nanti ada penyokong JDT mesti serang aku, tapi dah biasa dah. Salah satu sebab benda yang paling besar kenapa aku menyokong pemain-pemain di luar, contoh macam Kogi, Luqman yang bermain di luar sekarang, Pawi. Dia untuk besarkan kelompok pemain, pool player. Kenapa aku cakap besarkan kelompok pemain? Contoh, kalau Luqman bermain di Selangor ataupun Kogi bermain di Selangor lah katakan, tempat mereka tu mereka sudah mengisi kuota pemain tempatan, tetapi sekarang mereka berdua bermain di luar. So bermakna ada 2 pemain tempatan lain yang boleh mengisi kuota tu. So maksudnya kelompok kita semakin besar. Maksudnya bila KPG nak pilih pemain, dia ada pemain dalam negara, dia ada pemain di luar negara untuk tengok. Tak semestinya main luar negara kau kena pilih. Aku tak pernah cakap pun kata Mamat ni main luar negara kau pilih dia. Kau pilihlah berdasarkan merit prestasi kan. Jadi sama juga bila aku cakap macam tu. And then kalau kita bercakap pasal bermain dekat luar negara ni, pengalaman, condition, aku nak cakap ni lagi satu lah. Tadi aku cakap pasal pool player kan. Aku nak cakap pasal pengalaman. Again aku nak bagi contoh kepada Luqman dan Kogi. Kogi dia bukan Islam. Sekarang bulan Ramadan dia still main. Luqman baru-baru ni main di Iceland pukul 12 tengah hari, tengah puasa. Dia buka puasa pukul 9. Dia start sahur pukul 2. Kat Malaysia, kita bermain lepas buka puasa pukul 10 malam. Dan aku nak ingatkan, aku dengar ura-ura mengatakan banyak pemain ataupun ada pemain yang komplain. Yang kata, tak sesuai main bulan Ramadan, tak larat apa semua. Bayangkan Luqman berada di sana bermain pukul 12 tengah hari. Dia main 60 minit je sebab coach tahu dia tak boleh bagi 100% lah mungkin barangkali kan. Sebab dia sedang berpuasa. So maksud aku kat sini, dia membina mental strength lah benda ni kan. Whether or not dia perform in the future kita tak tahu. Tapi dari segi untuk membina benda-benda ni semua, Luqman dalam keadaan tidak selesa. Kalau ikutkan Luqman memanglah dia main lepas buka puasa, betul lah kan. Tapi sekarang ni conditionnya kat Malaysia kita selesa kan. Itu salah satu kenapa aku encourage pemain-pemain untuk bermain di luar negara. Setengah orang cakap untuk makan angin je, sebenarnya tak adalah makan angin. Makan angin. Tak tahu, ada orang cakap untuk pergi makan angin je. Aku tak rasa Luqman pergi sana pergi makan angin lah. Kogi, even Hadi Fayad walaupun tak bermain langsung ataupun main 1-2 kan. Aku tengok interview terbaru Luqman dengan Harimau Melaya. Waktu dia dekat apa nama kelab tu? Nokovic. Nejovic. Makin payah nak sebut nama pakan. Aku lepas ada satu session dia datang ke studio kita, dan di sana aku rasa dia punya kedewasaan tu dia dah makin besar, dan aku rasa yang paling nampak kat situ mematangkan dia lah kan. Dia nampak very cekal. Dia kata baru saya tahun ketiga, tak ada keperluan saya untuk memikirkan untuk pulang lagi. Jadi dia nak fokus di situ. Jadi itu yang kita harapkan dulu daripada pemain-pemain yang lain. Betul. Sebab kalau kita tengok konteks, kita tak boleh ambil konteks Europe dengan Asia Tenggara yang sama, Min. Betul. Di mana pemain di Itali akan selalu bermain di Itali, tak keluar, jarang yang keluar.
pemain di Eropah, England akan main England, Spain akan main Spain. Tapi di rantau itu liga dia semua kompetitif. Betul. Liga, maksudnya kat sini kalau kita nak buat konteks kat sini, Liga Thailand tu kena power, Liga Super Malaysia, Liga Indonesia, Liga Vietnam, semua nak kena power. Dan player kita kena ada satu kesatuan yang orang kata so-called yang bila AFC nak kata Champions League dia tu, AFF Champions League tu. Bukan AFC, AFF. Jadi maksudnya daripada situ, kelompok pemain di situ besar dan liga tu besar sebab ada option yang lebih besar. Pilihan yang lebih besar di sana dan di sini. Betul. Cuma kalau kita nak tengok konteks, bukan masalah memuja atau memandang tinggi. Kita pun pandang tinggi pemain seperti yang bagus seperti yang ada dekat JDT sendiri. Betul. Yang aku rasa memang Arif Aiman tu dia tak layak bermain kat Liga Malaysia. Itu aku akan masuk kejap lagi. But then untuk that kind of talent berada di Malaysia, ianya satu, orang kata, bukan wasting time tapi satu kerugian lah. Patut kita rasa lah macam tu. Ini personal untuk aku lah. Sebab aku rasa that talent kena strive untuk challenge yang lebih besar di luar negara. Sebab dunia ni luas. Dan bila aku cakap aku encourage pemain untuk bermain di luar negara, kau tengok macam Jepun. Kenapa Jepun berjaya menembusi market di Eropah ataupun apa semua? Ini sebab Hidetoshi Nakata. So kita masih lagi mencari seorang pemain Malaysia yang boleh jadi macam Hidetoshi Nakata yang berjaya dan membuka laluan. Dan kita mengharap mungkin daripada Kogi ke, daripada Lokman ke, ataupun bukan daripada mereka, daripada pemain-pemain lain. Betul. Faham tak? So jadi bagi aku tak ada masalah. Dan kita tengok pasukan kebangsaan Jepun, 70%, 80% pemain dia semua main luar. So bermakna coach dia sendiri boleh pilih pemain dalam negara. Apa salahnya mereka boleh pilih dalam negara, liga dia orang pun kuat. Dia boleh pilih juga pemain di luar negara. Tak salah benda tu. And mungkin of course lah kita nak bandingkan dengan Jepun, bukan apple to apple lah. Okay, itu satu. Nombor dua, ada orang kata main luar negara ni risiko. Okay, aku nak tanya korang balik kat luar sana yang kata main luar negara ni risiko sebab ni bukan merit lah, tak merit lah, apa semua kan. Main dalam negara pun risiko. Dia risiko apa ni, Min? Risiko tak dapat bermain. Dalam negara pun risiko. Kalau kau pergi bermain dengan JDT, dengan kompetitif squad tu, ramai je yang tak main sangat. Yang kurang minit mana? Nazmi, Daniel Amir, Adam Nur Azlin, Akia yang mungkin baru-baru ni bermain tapi minit permainan pun tak banyak. Syafiq Ahmad, Hazwan Bakri. Ataupun mungkin dekat Selangor ada pemain macam Harith Haikal yang tak main apa semua. Risiko ni kita nak bercakap, risiko dalam negara ada, dalam luar negara pun ada. Tak nak risiko balik rumah pun. Tak nak risiko, tak boleh main bola lah. Itu je. Sebab ada orang cakap kalau Lokman duduk kat Selangor, dia dah main untuk Selangor. Apa garanti masa tu Lokman di Selangor 2, dia akan jadi lebih baik dengan apa yang di sekarang? Tak ada garanti. Betul tak? Betul. Apa garanti dia dekat Malaysia dia boleh jadi lebih baik apa benda? Tak ada garanti. Benda ni semua risiko. Sebab lepas tu ada orang kata benda ni bukan atas merit Lokman pergi. Tapi aku tanya lagi sekali korang, kalau bukan pasal merit atau tak merit, sebab owner dia owner daripada Malaysia kan. Kalau korang dapat peluang macam tu, korang lepaskan peluang tu tak? Betul. Tak. Aku rasa kalau aku merit ke tak merit, aku dapat peluang macam tu, aku akan grab, aku akan cuba. Betul. Kan? Jadi untuk aku itu bukan isu yang paling utama lah. And then dan mungkin lagi sekali aku nak masuk bab bila kita cakap pasal Arif Aiman kita tahu bagi aku Arif Aiman ni adalah pemain yang terbaik yang kita ada. Okey. Dan aku rasa macam Amir cakap tadi, aku setuju, dia sebenarnya bagi aku Liga Malaysia ni dah terlalu mudah lah untuk Arif. Setiap kali aku tengok main, dia nak lepas pemain sangat-sangat senang. Senang sangat. Level dia dah tinggi lah sebenarnya kan. Tetapi berbalik kepada orang kata diri dia sendiri ataupun JDT sanggup melepaskan tidak. TMJ sendiri cakap JDT bukan penjara, kalau dapat fee dia akan pergi. Berbalik kepada diri dia lah. Sama juga macam kita bekerja bila kita dah rasa benda tu senang, kita nak challenge, kita akan pergi tempat lain. Tapi ada yang suka selesa, tak nak pergi. Jadi terpulang kepada Arif Aiman, whether dia nak pergi atau tidak ke apa, itu terpulang. Ini aset, bagi aku ini aset terbaik yang kita ada. Aku rasa setakat Liga Korea, Thailand tu semua tak ada hal. Liga Jepun, J1 mungkin dia akan mengambil masa sikit untuk adapt. Tapi mungkin aku rasa dia boleh. Mungkinlah, kita tak tahu kan. Dan kalau kita tak menggalakkan pemain kita keluar negara, ataupun kalau kita rasa pemain kita tak patut keluar negara, bermakna
nak kata apa, semua pemain Malaysia termasuk pemain JDT, pemain Selangor, Terengganu ni memang tidak layak langsung tak untuk ada kualiti langsung nak keluar. Kan? Aku rasa ada kan setakat Liga Thailand, Liga Vietnam boleh aku rasa kan. Aku rasa kita kena reflect balik tengok di mana tangga kedudukan FIFA kita sekarang 138. Kalau kita rasa liga kita betul-betul kuat, kenapa kita di 138? Itu persoalan pertama. Kalau kita ada big of pool of players yang mana mistake waktu zaman-zaman, tak tahulah followers kita 16,000 ni berapa range umur dia tu kan, tapi kita orang berada di zaman gelap dulu. Daripada zaman gelap sampailah nampak ada naik tu. Kalau kita tengok keputusan yang dia buat zaman tu, tak buat macam zaman tu, dia buat macam zaman sekarang, mungkin kita makin maju. Mungkin zaman tu dah ada MFL. Cuma zaman waktu tu sendiri ada culture yang kita tak perlu keluar, sebab kita rasa kita dah selesai sini, kita dah cukup kuat di sini. Tetapi kita di situ. Kita masih lagi di 138 daripada ranking 78 dulu. Maksudnya player kita memang merasa selesa, pengurusan merasa selesa. Aku rasa pemain berasa selesa ni daripada dulu lagi. Sebab arwah Muqtadari pernah ada peluang untuk pergi ke England tapi dia tidak pergi kan. Sebab dia rasa mungkin dia rasa dia dah selesa di sini. Betul. Dan juga Arif Aiman, aku tak tahu berapa gaji dia. Mungkin dia rasa dengan gaji dia berada di sini dia selesa. Berapa nak keluar lagi? Kan, mungkin. Sebab setengah orang macam aku kalau setengah benda aku rasa bosan, aku dah perlukan challenge, aku akan try untuk challenge. Tapi ada orang tak nak benda tu kan. Betul. Aku rasa bercakap pasal arwah Muqtadari, memang dia pun pernah betul mendapat luar. Cumanya culture kita daripada dulu yang aku rasakan kita ni terbelenggu dengan kita okey di sini, tapi sebenarnya kita suka menjadi juara kampung je aku rasa. Level ni je lah. Ya, level ni je. Padahal kalau kita boleh pergi level lebih jauh kan. Aku percaya waktu kita ranking 78, top 100 tu semua tu, itu zaman banyak lagi pemain boleh banyak keluar. Banyak yang kan? boleh keluar, tapi mungkin waktu tu sentimen bendera Union Jack tu terlalu kuat. Mungkin ada sentimen lain lah tetapi waktu tu. Tetapi menunjukkan kat sini kita tak pernah putus dengan kualiti kita untuk menghasilkan pemain. Cumanya mentaliti kita bila di luar, pemain di luar, kalau kita boleh tengok dulu macam Khalid Jamlo sendiri, kita boleh tengok macam Juzaili sendiri, yang tak lama esok kita Akmal Rizal masuk ke? Akmal Rizal sendiri. Khalid Jamlo pernah keluar ke tak kan? Khalid Jamlo pernah dapat trial di luar. Okey. Cuma beberapa cerita tu yang kita dengar tu, kita tak tahu cerita tu sahih ke tak lah. Yang apa backstory dia tu kan. But the rest of it, aku rasa kita tak pernah putus. Cuma kita tak pernah ada rasa konsistensi untuk berada di sana. Tak ada rasa keperluan untuk kita berada di sana. Tetapi football ni dia berkembang, dia evolve. Makin lama kita ingat bola dulu macam tu je, ambil bola, keeper rembat je ke depan. Tapi sekarang bola keeper pass ke defender. So bola tu makin evolve, kita makin ketinggalan. Apa yang cuba dibuat sini, kalau kita ada 4-5 tim macam JDT, aku rasa mungkin kita boleh kuat. Itu pun aku rasa untuk membesarkan pool kita besarkan pool kita di luar negara juga. Betul. Katakan kalau liga kita power pun, apa salahnya kita export kita punya pemain? Kenapa kita tak boleh jadi satu tempat transit macam macam Mitoma sendiri, Brighton. Daripada kelab J-League, Brighton beli dan pinjamkan, and then itu sebab visa lah. Ya, sebab visa lah. But then, you know, they got the talent. Kenapa kita tak boleh? Sebab contoh yang terbaik kita boleh ambil sekarang, kalau sebelum ni Pawi, dan aku rasa Arif Aiman lebih teknikal, lebih baik daripada Pawi. Sebab tu aku rasa Arif ni ini bukan liga dia. Bukan liga dia. Okey, kita tinggalkan dulu tajuk pasal pemain bermain di luar negara. Mungkin kurang setujulah, tapi tak apalah. Kita dah biasa dah kena kecam. Kita nak cerita pasal JDT. Juara selepas 8 perlawanan. Dominan. Perhangat diperkatakan, sebab kalau kita tengok kat sini, setakat lepas 8 perlawanan ni, tak tahulah lepas ni, lepas dah keluar cerita ni mungkin dah ada 9 perlawanan. Terlalu mudah lah untuk macam JDT. tak puasa diorang ni. Terlalu mudah untuk JDT, sebab kalau kita tengok kononnya pencabar Liga, Kedah kalah 6-0, Selangor kalah 4-0, Sabah kalah 4-0, Ganu kalah 2-0. Ganu je lah paling slow lah. Lepas tu Negeri Sembilan tak adalah pencabar sangat, tapi kena sampai 7-0. Kalau kita tengok, hanya Kelantan sahaja jaringkan gol. Tiada gol padang yang dihasilkan, yang dilepaskan oleh JDT. Kalau kita tengok kat sini pun, at least macam mana bagi aku kan, macam kita tengok season lepas, kita pun dah tahu memang JDT juara. Season ni lagi ekstra sebab semua menang lebih 2-0, 3-0, 4-0. Bagi aku tak ada tentangan langsung. Tahun lepas ada juga seri, ada juga
menang 1-0 je. Tahun ni terlalu mudah. Sabah, Selangor, kita ingatkan Sabah boleh, Selangor boleh, tak boleh. Semua tak boleh. Kedah pun tak boleh. Kena tibai. Terengganu pun 2-0 kena. So habis lah season ni lah, 80 lawanan. Dah boleh aku bagi value je. Ambil tu tulis tu Aku rasa, yalah, satu faktor utama aku rasa dia menukarkan Hector Bidalgo tu dengan Esteban Solari sendiri. Aku suka Esteban Solari, cara dia presentation, cara dia dengan PC. Aku rasa dia very professional. Not to say yang sebelum ni tak professional, tapi dia mengingatkan aku pada Benjamin Mora. Dia interact. Aku percaya bila dia berjaya interact dengan foreign journalist, dia boleh interact dengan player dia lebih baik. Jadi communication barrier tu tak ada. Dan yang kedua, aku rasakan pasukan-pasukan yang sebelum ni macam Kedah sendiri, Terengganu season lepas, ataupun Kuala Lumpur sendiri, agak terumbang-ambing. Oh, sebenarnya bukanlah jadi kuat. Dia itu memberikan salah satu faktor lah, Min, sebab dia pergi Kedah lag 6-0. Dia pergi tu 2-0. Negeri Selangor pun 4-0 kan. Pergi, semua dia tapau lah. So boleh tulis je lah piala tu terus. Tak, sebenarnya untuk konteks sebenarnya bukan salah JDT, dia orang kuat. Tak ada masalah JDT kuat. Tapi Liga Malaysia ni dah jadi terlalu mudah. Dah predictable dan terlampau mudah untuk pasukan JDT itu sendiri. Dan untuk konteks ini juga, dominasi ni bagus dari sudut JDT sendiri. Tetapi dari sudut value entertainment tu, kalau korang faham apa maksud value entertainment tu, maksudnya dah jadi a little bit bosan lah. Dah jadi bosan, maksudnya kita dah, benda ni macam Amir cakap tadi, dah predictable, dah senang diramal. Orang jadi macam tak nak tengok. Selepas 8 game dia dah tahu ni confirm jadi tim menang, sebab tak ada langsung pencabar. Faham tak? Dia dah value entertainment tu dah tak ada. Nilai komersial, nilai pasaran tu, nilai liga tu kau rasa macam ni JDT lah. At least kalau kita tahu JDT menang, at least ada jugalah pencabar. Ni langsung tak ada kan? So untuk aku, kalau aku bukan penyokong Selangor pun, aku rasa macam sebagai penyokong neutral pun aku cakap, sampai jadi macam dia ni. Dia tak payah macam tu, Min. Aku berkawan ada lah juga, ramai juga kawan JDT. Tak payah tengok berapa. Tak payah tengok. Sampai penyokong JDT sendiri pun tak nak tengok, sebab dia dah tahu dah confirm menang. Sebab dah tak ada cabaran, tak ada. Jadi benda ni jadi bosan lah. Tapi aku dihentam juga bila aku cakap liga kita jadi bosan. Kita nak jadikan kompetitif. Tapi again, aku tak salahkan JDT untuk jadi kuat. Tetapi jurangnya terlalu jauh. Terlalu besar sampai ada orang ada cadangkan pasal salary cap. Kita pernah cakap pasal salary cap. Tapi bila kita cakap pasal salary cap, nanti ada orang bantai kita, kata ini bukan, ni kena free market. Tapi ada orang berpendapat juga, ataupun aku juga berpendapat, kalau kita nak free market pun, dengan ada pasukan tak bayar gaji apa semua pun, liga kita ni tak stabil sebenarnya. Kau tak boleh nak bagi free market pun kan. Aku seorang yang very bukan sekretif. Bab security aku macam, aku jaga-jagalah bab yang ada hal beberapa kepentingan ni, macam sebab aku tak rasa floodgate tu kau kena buka untuk jadi free market semua benda. Bila kau buka free market tapi kau gagal untuk regulate, kau gagal ada regulator yang very efficient, tak jadi apa. Kalau semua dalam free market ni semua boleh bayar gaji, tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Sebab kita tahu dalam liga pun dapat berapa sen je pun. Tapi spend macam bagai nak kan. So semua orang nak ikut rentak JDT lah. Kononnya bila time spending kan, kita pun tak tahulah. Tapi masalahnya dia spending pun asyik kena scam. Tu satu. And then ada orang dah cadangkan pasal salary cap. Korang pun tahu aku punya stand macam mana. Aku jenis yang memang nak bagi liga ni lebih kompetitif, kan? Supaya semua orang boleh, dari segi salary cap ke, ataupun dari segi perubahan format ke. Ada orang juga cadang JDT main liga luar. Ni pun orang marah. Apa gila nak suruh JDT main luar? Bukan salah JDT pun, dia orang kuat. Memang betul pun. Aku rasa orang yang cadangkan ada, itu pun aku buat lawak cakap JDT main liga luar lah, sebab senang sangat kan. Aku rasa bukanlah sebab dia suruh JDT main liga luar. Dia cakap macam tu sebab dia dah tahu sebenarnya terlampau senang untuk JDT. Contoh, untuk JDT bermain di ACL, untuk menjadi lebih baik, dia perlukan pasukan yang lebih baik. Kalau dia lawan pasukan-pasukan lemah ni apa semua, Selangor, Kedah apa semua, yang menang 4-0, 5-0, tapi sampai satu tahap pemain-pemain mereka pun akan sambil lewa. Sebab dia orang tahu
aku tak perlu nak berusaha keras, aku boleh menang. So benda standard akan jatuh. Betul. Kan? Untuk kau menjadi lebih baik, kau sebenarnya kena lawan tim yang lebih kuat, lebih Betul. kuat. Kau kena ada Jadi, sparring partner. Sparring partner yang bagus kan. Yeah. 1-2 tim tak kisahlah, 3-4 tim. Mungkin Bayern Munich dia menang setiap tahun, tapi mungkin dia ada juga sparring partner dengan Dortmund ke, dengan tak tahulah Leverkusen ke apa-apa tim lah kan. Atau tiba-tiba Mainz tiba-tiba tengah naik. Macam tu lah, macam tu lah kan. Tapi ada kompetitif boleh lawan. Boleh lawan. Tapi kat sini tak ada. Jurang tu. Kat sini tak ada. Tapi ada orang ambil serius, kata apa gila main liga luar. Nak kau ingat apa liga lain nak bagi ke slot AFCL ya? Memang dari segi logik dari segi logik sebenarnya susahlah nak main liga luar pun sebenarnya kan. Kalau aku nak suruh JDT main liga Jepun, nak ke bagi slot Jepun bagi dekat JDT untuk main ACL ke apa kan. Tapi again kita bercakap pasal realiti. Liga ini dah menjadi terlalu mudah. Aku terus terang aku cakap kau, game JDT aku tak tengok. Sebab aku tahu JDT confirm menang. Bukan setakat menang 1-0, 2-0, lebih 2-0. Betul tak, Mek? Betul. Kan? Aku lebih suka tengok tim Kedah, Pahang yang ada fight-fight sikit kan. Tapi Esteban Solari sendiri cakap, dia kata terlalu awal untuk kita bercakap pasal piala. Ya betul. Mamat ni baru datang lah pun. Dia sebagai coach dia kena cakap macam tu lah, Mek. Takkan dia nak koki, betul lah kan. Tapi kita tahu benda ni dah habis bagi aku. Walaupun baru 8 perlawanan, ada mungkin berbaki berapa. Banyak lagi game. Aku teruk ni kena entam ni. Aku predict Selangor. Orang dah cari kau dah, Mek, sebenarnya. Kalau kau tak tahu. Jangan beritahu alamat tu. Jangan beritahu alamat office tu. Tak boleh tu. Jadi itu je lah aku nak cakap kan. Kalau kau nak cakap pasal salary cap tu, kita mungkin cerita kat episod lain. Ataupun korang tengok balik episod yang sebelum ni, kita pernah cadangkan ECP, kita pernah cadangkan salary cap. Ni 2 years ago. 3 years ago lah punya cerita kan. Tapi itulah, aku pun faham bila kita cakap pasal salary cap, orang pun cakap nanti kau tak bagi JDT spend as much as possible dekat ACL. Tapi again, at the same time, mana yang kau nak regulate kan? Mana yang kau nak bagi? No, because kita fair, faham kan? Kita faham yang JDT dulu yang mengula TMJ sendiri dia nak grab tau satu AFC Champions League. Tetapi aku tak rasa dengan buat macam ni, banyak naturalisasi pun membantu dia. Aku tak rasa. Sebab aku sependapat dengan kau, dia memerlukan sparring partner tu. Dia memerlukan sparring partner yang kena kerja keras. Bila dia tahu, okey, contoh aku nak turun pergi Kedah, very tough game. Next week ada Champions League, tough game lagi. Kita memerlukan, because the pressure tu akan create the diamond. Orang kata itu diamond gitu. Satu, dan juga dia create entertainment value lah. Ini tak tahulah kan. Kau sendiri cakap penyokong JDT pun tak tengok game lah kan. Ni serius lah, member aku dia tegur. Ni serius talk bro. Memang serius talk. Okey, aku rasa itu sahaja kita punya perbincangan pada minggu ini. Jikalau kita tak berjumpa selepas ataupun di bulan Ramadan lagi, aku sendiri personally nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, maafkan kami jika ada kesilapan yang dibuat ataupun benda salah fakta ke apa. Jadi kita berharap kita akan berjumpa lagi selepas raya, kalau kita tak jumpa lagi di bulan Ramadan lah. So itulah, aku kat sini pun ambil kesempatan lah untuk ucapkan selamat raya, maaf zahir batin. Anda ada terkasar bahasa ke, maklumat salah ke, terpoyo lebih ke. Terpoyo lebih tu biasa lah. Palatau tu biasa. Palatau tu kena ada sikit lah. Sikit je, banyak. Sebab korang boring. Korang pun tak maki kita orang. Barulah ada orang kata value of entertainment tadi tu. Okey, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menyokong kami, dan komenlah apa yang korang rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.